Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain, amin. Ma yata'allaqu bin niyyah, apa yang terkait dengan niat. Masalah yang berkaitan dengan niat lah. Wa haqiqatuha lughatan, dari segi bahasa hakikat niat itu ialah al-qasdu, iaitu satu tekad, satu je tekad dia. Wa syar'an qasdu syai' muqtarinan bi niyyah bi fi'lihi, iaitu satu saja tekad untuk melakukan satu perkara, muqtarinan bi fi'lihi, serentak dengan perbuatannya tu, perbuatan yang dia nak buat tu serentak dengan niat. Kalau sebelum tu dia tak kira. Sebelum buat dia niat dulu, itu tak dikira. Kalau tengah buat baru dia nak berniat, maka dikira perbuatan tu dia bermula daripada niat tu lah. Yang sebelum tu tak dikira. Jadi kalau dalam solat tu dia niat di tengah solat, maka solat tu tak sah lah, sebab niat tu solat tu dikira pada mula dia niat. Sedangkan solat dia kena daripada takbiratul ihram. Jadi masa takbiratul ihram tu dia tak ada niat, jadi berarti solatnya kurang, berarti tak sah solatnya. Wa hukmuha al-wujub, hukum niat tu wajib. Kama ulim mimma mara, seperti yang telah diketahui sebelum daripada ini. Wa mahalluha qalbun, tempat niat tu ialah hati. Kalau dia niat usolli nawaitu, itu semua adalah lidah saja, itu sunat untuk mengukuhkan niat tu dalam hati, ataupun menambahkan lagi kekhusyukan dan keikhlasan dalam hatinya itulah, dalam memasang niat, kan. Wal maksud biha tamyizul ibadat anil adat, maksud daripada niat tu ialah untuk membezakan ibadat dengan adat. Kal julus fil masjid, contoh duduk dalam masjid, lil i'tikaf taratan wa lil istirahah ukhra. Jadi dia boleh jadi duduk dalam masjid, boleh jadi i'tikaf dalam satu segi, dan boleh jadi dia saja-saja duduk dalam segi yang lain. Itulah kalau dia berniat i'tikaf, dia jadi i'tikaf, dia jadi ibadat. Tapi kalau dia tak ada niat, maka dia jadi rehat-rehat biasa, tak ada ibadat, tak ada pahala. Au tamyizu ratbatiha kas-salah takunu lil fardhi taratan wa lin nafli ukhra. Begitu juga untuk membezakan kedudukan ibadat tu. Contohnya solat, boleh jadi dia fardu, solat fardu dalam satu segi, boleh jadi dia solat menjadi solat sunat dalam segi yang lain, sebab bentuk solat tu sama, 2 rakaat, ada takbir, ada Fatihah, ada duduk antara dua sujud, ada rukuk sujud, dan dia ada salam, sama je. Yang bezakan satu solat tu fardu, satu solat lagi tu sunat, ialah niatnya, niat dia yang membezakan jenis solat itu. Wa syurutuha, syarat niat tu pertama Islam an-nawi, orang yang berniat tu mesti Islam. Kalau semasa dia berniat tu dia tak yakin solat subuh tu wajib, dia kata tak ada solat subuh ni, habis yang dia solat subuh tu itu senaman pagi, maka ketika tu niat dia solat subuh tadi tak sah, sebab dia menafikan solat subuh tu wajib. Dia maksudnya dia menafikan kewajipan rukun Islam tu, maka dia tidak Islam lagi masa tu kan. Yang kedua tamyiz, mestilah orang yang berniat tu mumayyiz, iaitu dapat membezakan antara baik buruk, betul salah. Menurut sebagian ulama, untuk memastikan orang tu mumayyiz, kalau dia dah boleh bezakan kasut kiri kasut kanan, kalau dia pakai kasut tu betul, kanan kaki kanan, kiri kaki kiri. Jadi kalau dia gila, lawan mumayyiz ni gila lah, ataupun budak yang masih sangat kecil yang terdapat membezakan, belum mumayyiz kan, belum dapat membezakan, jadi niatnya tak sah. Kalau dia nak solat, dia tak wajib solat. Kalau dia solat juga tak sah lah solatnya kan. Tapi kalau dia nak pergi haji, dia boleh pergi haji, tapi penjaganya lah kena tolong niatkan untuk budak tu atau untuk orang gila tadi. Jadi sah hajinya, tapi
kena penjaganya lah yang tolong niatkan untuk dia, bukan niat daripada dia sebab dia bukan ahli niat. Niat dia tak sah. Yang ketiga, ilmuhu bin manwi, dia tahu apa yang dia niatkan. Kalau dia nak solat, dia tahu dia nak solat kan. Kalau tersalah macam perbahasan sebelum daripada ni, dia tersalah, dia nak solat tapi dia terniat puasa, dia tersilap, tapi dia tahulah dia solat tapi cuma silap niat je kan. Tapi perbuatan dia tahu lah. Itu sah kalau dia tak sengaja, kalau dia tersilap. Tapi kalau dia sengaja, amidan, sengaja, maka tak sah lah. Ataupun dia tak tahu apa yang dia buat, dia main ikut orang kan. Orang tipu dia ikut dia pun tak tahu dia nak buat apa, cuma ikut orang semua, maka dia tak sah sebab dia tak tahu. Dia tak tahu dia niat tu apa dan dia nak buat apa, maka dia tak sah. Dia kena tahu. Syarat yang keempat, adamu ityanihi bima yunafiha, tidak didatangkan bersama dengan niat itu perkara yang boleh menafikan niat itu. Bi an yastashibuha hukman, seperti dia berniat dua perkara, dia sertakan perkara lain bersama dengan niat dia tadi kan. Contohnya dia niat fardu subuh dan sunat apa tu fajar. Jadi dalam satu solat dia solli fardu subuh wa solat sunat fajar. Jadi ada dua, mana satu? Sebab solat sunat fajar tu dia ada hukum, maka tak sah dua-dua niat tu. Kalau perbuatan tu tak ada hukum, contohnya dia berwuduk, sahaja aku berwuduk dan bersejuk kan. Jadi bersejuk tu tak ada hukum, maka sah. Okey. Syarat niat yang kelima, wa alla takuna mu'allaqah, hendaklah niat tu tidak bertakluk, tak bergantung kepada perkara lain. Semata-mata niat untuk lakukan perkara tersebut. Dia niatnya satu je, tujuan untuk lakukan perkara tu. Falau qala insya-Allah, kalau dia kata jika Allah izinkan. Jadi kalau dia qasadkan insya-Allah tu sebagai ta'alluq, aku berwuduk, kalau Allah Ta'ala izinkan aku berwuduk lah, dia kata. Allah Ta'ala tak izinkan, tak boleh lah, aku tak berwuduk. Jadi dia tak ada qasad, tak ada tekad dekat situ. Dia betul lah, memanglah semua atas kehendak Allah Ta'ala, tapi orang yang berniat tu mesti dia ada azam, mesti ada tekad, dia nak buat. Tapi kalau dia kata aku serah kepada Allah Ta'ala lah kan, aku tak ada upaya, kalau Allah Ta'ala izinkan jadi aku wuduk, kalau Allah Ta'ala izinkan tak jadi aku wuduk, maka ketika tu tak sah lam yatasih. Ataupun dia kata insya-Allah tu atas pengertian bahasa ni saja kan, mutlak insya-Allah kan, dia apa tu wuduk dia tu tergantung kepada kehendak Allah Ta'ala, itu pun tak sah sebab digantungkan niat dia. Tapi kalau dia qasad, dia niat tu untuk tabarruk, nawaitul wudu insya-Allah kan, insya-Allah. Jadi insya-Allah tu dia bukan kerana dia gantungkan apa tu tekad dia tu, azam dia tadi tu kepada Allah, tapi dia hanya menjadikan insya-Allah tu sebagai mengambil berkat, kalimah yang barakah. Insya-Allah aku berwuduk. Mengapa insya-Allah? Sebab keberkatan kalimah tu, maka ketika tu sah kan. Waktu niat, awalu furudin ka awali ghusli juz'in minal wajhi. Waktunya ialah pada permulaan fardu tu, seperti permulaan basuh pada juzuk muka kan. Kalau dia basuh muka, dia daripada atas contohnya sampai ke dagu kan, jadi dia niat tu masa dekat dagu atau masa dekat hidung. Jadi dia kena basuh balik yang dekat atas tu, kena pusing balik ke atas tu, sebab wuduk tu dikira, kalau dia mula niat dekat hidung, maka wuduk tu dikira bermula daripada hidung.
yang di atas tu walaupun dia basuh tak sah. Sebab apa? Dia belum niat. Jadi niat tu mula daripada cecah air pada muka dia tadi, di situlah dia mula niat. Lepas tu dia ratakan air ke seluruh muka dia tu, kira semua tu wuduk lah. Dia pusing-pusing, kira semua tu adalah wuduk. Wa innama lam yujibu al-muqaranah fi shaum li usri muraqabatil fajri wa tatbiq niyyah alaihi. Dan hanya senya tidak diwajibkan muqaranah serentak niat itu dengan puasa, sebab susah nak tentukan terbit fajar tu untuk berniat waktu terbit fajar. Sebab puasa tu dia mula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau nak disesuaikan dengan pengertian niat tu, niat ialah qasdul syai' muqtarinan bi fi'lihi, mesti serentak dengan perbuatan, sedangkan puasa mula waktunya terbit fajar. Jadi mestilah niat waktu terbit fajar, tapi susah, tak mungkin, hampir tak mungkin nak tunggu terbit fajar kan. Sebab itulah dalam perkara niat puasa, syarak dia mengharuskan niat pada sepanjang malam, walaupun malam tu belum lagi mula waktu puasa. Malam belum lagi mula waktu puasa, tapi untuk rukhsah kepada keringanan kepada kita semua. Alhamdulillah. Jadi puasa lah yang boleh berniat sebelum waktunya. Yang lain semua kena serentak. Kaifiyah, cara untuk berniat. Takhtalifu bihasbi al-abwab. Berbeza-beza cara niat tu bergantung kepada bab apa yang kita sedang bicara. Fa yakfi huna niyatu rafi'il hadath kama marrah. Kalau di sini cukuplah sekadar niat untuk mengangkat hadas, seperti dulu yang kita dah beritahu pada tajuk. Au niyatu istibahati syai' muftaqirun ila wudu. Ataupun boleh juga kalau kita niat istibahatu syai', untuk membolehkan sesuatu yang muftaqirun ila wudu, untuk boleh lakukan satu perkara yang perlu kepada wudu. Ada 3 perkara. Contohnya as-salah wa tawaf wa masul mushaf. 3 perkara yang perlu kepada wudu. Solat. Jadi kalau dia niat nawaitul wudu lis solah, kas solah, ataupun nawaitul wudu li istibahati solah, istibahah, boleh juga. Tapi kalau kita nawaitul rafa'al hadath, gitu je, umum gitu kan. Semua perkara ni boleh. Tapi kalau dia niat khusus nawaitul wudu li istibahati as-solah, tiba-tiba dia tak solat, dia pergi tawaf, itu ada pertikaian ulama. Tapi pendapat yang kuat mengatakan tak sah lah wuduknya tadi tu, sebab dia bermain-main. Dia niat wuduk solat, tiba-tiba dia tak solat, dia pergi buat benda lain kan. Maka wuduk tadi tak sah, berdosa pula tu. Okey, lianna rafa'al hadath innama yatlubu li hadhil asya'. Kerana mengangkat hadas menuntut dituntut untuk melakukan perkara 3 perkara ni, solat, tawaf dan sentuh Quran. Innama yutlabu, mengangkat hadas tu dituntut untuk melakukan 3 perkara tadi tu, solat, tawaf dan sentuh Quran. Fa iza nawaha, kalau dia dah berniat khusus untuk perbuatan-perbuatan ni tadi tu, faqad nawa ghayatal qasad, berarti dia telah berniat kepada terus tujuan niat tu tadi, kan. Nah itu istibahati solah contohnya, dia terus kepada tujuan. Okey, jadi sah wuduk begitu. Au ada fardul wudu, kalau dia berniat ada nawaitu ada fardul wudu, ada tunai kan, aku menunaikan fardhu wudu, sah. Ataupun dia tak ada adab kan, nawaitu fardul wudu saja, aku nawaitu aku sahaja aku fardhu wudu, sahaja aku fardhu wudu saja kan,
menunaikan tak ada, mengangkat hadas pun tak ada, semua fardu wudu je, sah juga. Wa in kana mutawaddi'an wa in kana al-mutawaddi' sabiyan, sekalipun yang berwuduk tu ialah sabi, budak kecil, yang belum baligh, tapi dia dah mumayyiz lah. Dia dah baligh, belum baligh tapi tidak, tapi dia mumayyiz. Tapi kalau dia belum mumayyiz atau orang gila, tak sah lah niat, sebab dia tak tahu apa yang dia niatkan. Apakah dhabit mumayyiz? Macam tadilah, dia dapat membezakan antara baik buruk, betul salah. Budak yang terlalu kecil sangat ataupun orang gila, dia tak boleh beza, maka tak sah niat. Au ada al-wudu, menunaikan wudu, sah juga kalau dia berniat nawaitu ada il-wudu, sah. Au al-wudu faqat, nawaitu al-wudu, sah juga. Li ta'arrudihi lil maqsud, sebab dia bertepatanlah dengan tujuan, ataupun dinyatakan tujuannya, iaitulah apa tujuan dilakukan perkara tu, lil wudu. Mengapa dia basuh-basuh tu? Sebab lil wudu, dia ada ta'arud, dia ada qasad, nawaitu, lepas tu al wudu kan, ta'arudnya wudu, ta'yinnya tak ada. Jadi sah tak? Sah, itu wudu. Jadi hukum wudu tu bagi kepada hukum asal wudu. Kalau dia tak ada niat apa-apa, maka hukum asal wudu tu sunat, jadi sunat. Tapi kalau dia nak solat lah, aku nak solat, jadi dia berniat nawaitul wudu, begitu je, lillahi ta'ala, maka dia pergi kepada tujuan dia berwuduk tu tadi. Walaupun masa niat dia tak sebut solat, tak ada terlintas pun, tapi dia berwuduk tu sebab nak solat, maka dia jadilah wuduk tu wuduk mengangkat hadas, wuduk wajib, begitu. Kalau tak ada apa-apa, saya saja wuduk, saya saja suka, ataupun wuduk kerana nak menuntut ilmu kan, nak pergi sekolah, nak belajar, maka wuduk tu jadi wuduk sunat, sebab perbuatan itu bertujuan untuk melakukan perkara sunat. Fala yustaratu ta'arud lil fardiyah, tidak disyaratkan ta'arud tu mesti perkara yang fardu. Kama la yustaratu fil haji wal umrah wa shaumi ramadan, seperti mana tidak disyaratkan fardu Ramadan kan, atau fardu haji. Jadi tak disyaratkan ta'arud tu. Jadi niat tu ada 3 kan dalam niat tu, qasad, ta'arud dan ta'jin. Jadi ta'arud tu di antara kandungan dalam ta'arud tu fardu kan. Nawaitu fardul wudu, tak sebut fardu pun tak apa. Nawaitu fardul haji, tak ada fardu pun tak apa. Fardu tu ta'arud. Umrah, puasa Ramadan sama, fardu Ramadan tak ada fardu pun tak apa. Okey, sah wuduknya kalau tak ada ta'arud. Ta'arud fardu lah, ta'arud fardu. Nawaitul wuduk tu ta'arud, itu kena ada lah kan. Tapi sambung kepada ta'arud tu tak ada pun tak apa. Okey, hukum man nawa at-tabarrud ma'a al-wudu, hukum orang yang berniat tabarrud tu, bersih sejuk sambil dia berwuduk tu, dia niat wuduk tapi sambil bersejuk-sejuk. Wa man nawa bi wudu'ihi tabarrudan aw syai'an yahsulu biduni qasdin ka tanzif walau fi athna'i wudu'ihi ma niyatin mu'tabarah ay mustahdiran 'inda niyatil tabarrud aw nahwihi niyatul wudu ajza'ahu. Kalau dia berniat dengan wuduknya tadi tu beserta dengan dia niat tabarrud, bersih sejuk, ataupun sesuatu yang lain lah, nak bersih-bersih ke, nak cuci-cuci muka sekali ke sambil dia berwuduk, sedangkan perbuatan dia tu tadi yang sambil-sambil tadi tu tak ada qasad pun dia berlaku, dia basuh-basuh muka tu, dia tak ada niat pun muka itu bersih juga kan, dia tak perlu berqasad. Seperti nak cuci-cuci muka, walau fi asna'il wudu, walaupun dia niat sambil-sambil tu semasa dia tengah wuduk, sedangkan dia telah berniat wuduk, niat yang mu'tabarah, yang sah lah niat dia tu,
Syaratnya dia kena ada niat muktabarah dulu, niat yang sah masa dia mula-mula wuduk tadi tu. Tapi sambil dia basuh muka tu sental sekali lah kita. Sental sekali tu tidak menjejaskan sahnya wuduk dia. Ai mustahdiran inda niyati tabarrud. Niat tu datang ketika dia nak bersejuk kan, mustahdiran, dia didatangkan kemudian selepas daripada niat yang muktabarah tadi. Aw nahwihi, bersama dengan niatul wudu, maka ajza'ahu, sah niat tu. Dia hasuli dalika min ghairi niyah, sebab perkara-perkara yang tadi tu dia akan berlaku lah walaupun tak ada niat pun dia berlaku juga. Tabarrud dia nak bersejuk tu memang berlaku masa dia sapu muka, tak payah niat pun dia berlaku. Begitu juga dengan bersih-bersih memang dia akan berlaku walaupun tak ada niat. Okey. Contoh lain, musalli, orang yang nak solat, dia solat tapi tujuan dia solat tu untuk lari daripada orang tuntut hutang. Jadi sah tak solat itu? Jawapannya sah, sebab masa dia niat solat tu usalli sunatan mutlak. Usalli sunatan mutlak, contoh lah kata kan. Jadi niat tu sah. Habis tujuan dia tadi, mengapa dia solat mutlak tu? Itu perkara lain. Itu perkara lain kan? Dia tidak mengaruhi kepada sahnya solat dia tadi tu. Dia anna istighaluhu anil gharim la yaftaqiru ila niat, sebab dia sibuk nak lari daripada orang tuntut hutang tadi tu, dia tak perlu pada niat pun. Okey. Fa in faqadat an-niyah al-mu'tabarah ka'anna wa at-tabarrud faqad ghafala anha lam yasih. Kalau dia tak ada niat yang sah tadi, niat mu'tabarah, niat yang sah lah yang diiktiraf oleh syarak, seperti dia niat untuk bersejuk, niat untuk bersejuk, dan dia tak ada pun niat berwuduk kan, ataupun niat wuduk tu datang kemudian, dia dah basuh dah tinggal dagu je baru dia nak wuduk kan, maka faqad ghafala anha, dikira dia tak ada berniat, dan tak sahlah wuduknya. Lam yasih ghaslu ma ghasalahu bi niyati tabarrud, tak sah basuhan pada yang dia niat tabarrud tadi saja. Contohnya dia basuh muka, okey, dia tak ada masalah. Bila basuh tangan, dia bukannya niat untuk sambung wuduk dia. Basuh tangan tu dia niat untuk sejukkan tangan dia kan, atau untuk bersih-bersih tangan dia. Jadi masa basuh tangan tu dia niat dah lain, maka basuh tangan tu lam yasih, tidak sah. Dia kena ulang balik ma ghasalahu bin niyati tabarrud tadi. Dia kena ulang balik perbuatan yang niat dia yang dah lari tadi tu dah je, niat dia yang lari sahaja. Yang sebelum-sebelum tu sah wuduknya, cuma pada bahagian yang niat lari sahaja yang dia kena ulang balik. Wal yalzamuhu i'adatuhu duna istinafi at-tahara, dia kena ulang balik pada bahagian yang itu sajalah, bahagian yang dia lari niat tadi, tanpa dia perlu mulakan semula wuduk dia tadi. Furu' cabang. Law nawa ayyusalliya biwudu'ihi wa la yusalli bihi lam yasih. Kalau dia berniat untuk solat dengan wuduknya, nawaitul wudu' lis solah atau li solati subuh, wa la yusalli bihi, tapi dia tak solat pun, dia niat wuduk untuk solat tapi dia tak solat, maka tak sah wuduk dia. Wa wudu'uhu lam yasih wudu'uhu, tak sah, ditala'u bihi wa tanaqudihi, sebab dia bermain-main dan juga berbeza antara niat dia dengan perbuatan dia. Tak sah wuduk dia sebab dia niat lain tapi buat lain. Wa kata law nawa bihi as-salah, begitu juga kalau dia berniat untuk solat bimakanin najisin, dia wuduk, nawaitul wuduk li solah fi makan an-najis, pada tempat yang najis, sengaja aku berwuduk untuk solat di tempat bernajis dalam jamban,
maka confirm lah tak sah solat dalam jamban yang bernajis. Jamban tak najis tak apa, ini jamban najis contoh. Maka dah tahu tempat tu memang tak sah solat, tapi dia niat berwuduk untuk solat di situ, maka tak sah juga wuduknya, sebab dia dah tahu perbuatan tu memang tidak sah. Walau nasya lam'atan fi wudu'ihi, kalau tengah wuduk tu hilang dia punya ingatan dia, hilang ingatan dia, maknanya hilang kesedaran dia. Tapi dia tahulah dia buat apa, dia berdiri tu, tapi dia hilang kesedaran dia sedang berwuduk, dia berangan berkhayal, tak sedar dia sedang berwuduk kan. Okey. Au ghasalahu fan ghasalat fi ghaslati thaniyah. Au ghaslahu, dia hilang kesedaran dia pada wuduknya ataupun pada basuhannya. Au ghaslahu, maka basuhan pertama dia hilang sedar sebab dia berangan berkhayal gitu. Pada basuhan kedua dan ketiga baru dia sedar balik, maka dia niatkan pada basuhan kedua dan ketiga tu dengan niat basuhan sunat. Yang tadi tu dia tak ada niat apa-apa, dia basuh-basuh, aku cuba basuh kan. Basuhan kedua, aku wuduk, ni basuhan kedua dia kata, ini basuhan sunat, dia niat gitu. Ataupun aku tadi aku berkhayal, terlupa aku sedang wuduk, dia pun ulang i'adah wuduknya. Ataupun dia ulang balik basuhan pada anggota yang dia terkhayal tadi kan, linisyanilahu, sebab masa tu dia terperasan, dia lupa, maka sah wuduknya. Okey, bikhilaf, berbeza ma in ghasalat fi tajdidil wudu, kalau dia basuh anggota dia tu dengan niat tajdid al-wudu. Dia balik ke di atas ni, wa kadza law nawa bihi as-salah, begitu juga kalau dia berniat wuduk tu untuk solat kan. Kemudiannya bikhilaf, dia balik ke atas tu lah. Berbeza kalau dia basuh wuduk tu fi tajdid al-wudu, dengan niat tajdid wudu, dia ada wuduk lagi, kemudian dia berwuduk semula dengan niat tajdid wudu untuk solat, untuk solat isyak kan. Contoh antara maghrib dengan isyak, wuduk maghrib ada lagi, tapi sunat kalau dia berniat tajdid wudu, dia berwuduk semula dengan niat tajdid wudu. Dia semata-mata tajdid wudu je lah. Kalau dia niatkan tajdid wudu tu untuk solat isyak, maka la yujzi, tidak sah. Tajdid wuduknya itu tadi tak sah. Habis dia nak solat isyak tu, solatnya sah, sebab apa? Dia gunakan wuduk solat maghrib. Yang tajdid wuduk tu tak sah, sebab dia niat tajdid wuduk tadi untuk solat isyak, maka tajdid wuduk tu hukumnya sunat. Mana boleh digunakan untuk solat fardu. Sebab tajdid wuduk ni bukannya mengangkat hadas, dia tak boleh mengangkat hadas, dia hanya wuduk sunat saja. Dia tak boleh mengangkat, tak boleh digunakan untuk solat fardu. Li'annahu tuhrun mustaqillun biniyah, sebab tajdid wuduk ni tadi tu bersuci yang perlu kepada niat asing. Sebab dia satu ibadah yang tersendiri, dia perlu kepada niat tersendiri. Lam tatawajjah li raf'il hadath aslan, jadi tajdid wuduk tu tidak boleh mengangkat hadas, tidak boleh mengangkat hadas, dia tidak bertujuan untuk mengangkat hadas, sebab dia wuduk sunat, mengulang wuduk semula, dia tidak berfungsi untuk mengangkat hadas, maka tak boleh digunakan untuk bersolat. Tajdid wuduk tu tak boleh digunakan untuk solat lah. Jadi solatnya tadi menggunakan wuduk yang asal, bukan wuduk tajdid wuduk. Itulah, wallahu ta'ala alam.